kedua. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul izam sya'udahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadda'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan musibah ataupun bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu saja, tapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras balasan siksaan azab dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, barang siapa taat padaku maka dia masuk syurga, dan barang siapa yang ingkar kepada arahanku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa'u intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Syamati yang semuliakan fadil tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga semuliakan fadil Tuan Bilal, rohnya Tuan Siak, jawatan kuasa pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin dan muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, banyakkan puji pada syukur pada Allah kerana dapat bersama sekali lagi malam ni untuk kita sambung kuliah fiqh, solat Nabi yang sahih, buka surat 241 InsyaAllah. Kau surat 241 jalan tak? Jalan Jalan tu?
Terang tak? Gelap? Kejap terang gelap. Saya pun tak tahu. Tempat lain semua terang, tempat sini je. Tempat sini kejap terang je gelap. Tempat lain semua clear. Boleh tengok kan? Saya punya video-video kuliah tempat lain kan, semua terang. Tak ke sini tak tahu. InsyaAllah kuliah saya tu memang penuh, banyak. Setiap malam ada, boleh katakan setiap malam lah ada boleh kan. Baik, insyaAllah terlihat oleh demikian, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar. Amin. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada hadis sahih di atas, jelaslah kepada kita bahawa menghadapkan jari jemari ketika duduk di antara dua sujud adalah disunatkan. Menghadapkan jari jemari, menghadap ke mana ni? Menghadap kiblat lah, betul tak? Berdasar pada hadis sahih kan, jelaslah kepada kita bahawa menghadapkan jari jemari ketika duduk di atas dua sujud, di antara dua sujud adalah disunatkan. Macam hadis yang sebelum tu lah, hadis yang surat 240 bawah tu. Summa jalasa Rasulullah SAW faftarasha rijluhul yusra wa aqbala bis sadrin yumna ala kiblatihi wa wada'a kaffahul yumna ala rukbatihil yumna wa kaffahu yusra ala rukbatihi yusra. Summa, kemudian, jalasa SAW, telah duduklah Nabi SAW. Faftarasha, Nabi pun duduk secara iftirash kan. Rijluhul yusra, maksudnya Nabi membengkokkan kaki kiri. Nabi membengkokkan kaki kiri. Wa aqbala bis sadri yumna, kemudian menghadapkan bahagian dada ke arah kiblat. Wa wada'a kaffahu yumna, kemudian Nabi pun meletakkan telapak tangan kanan kan ala rukbatihi yumna, di atas lutut kanan. Wa kaffahu yusra, dan Nabi juga meletakkan telapak kaki kiri di atas lutut kiri. Kan, kaki kiri, telapak kiri, telapak tangan kiri di atas lutut yang kiri. Itulah kaedah dia, cara dia lah. Baik. Kemudian caranya ialah dengan meletakkan kedua tangan itu pada kedua peha dekat lutut. Letakkan dua tangan pada kedua peha letak dekat lutut, sehingga jari jemari itu betul-betul berada dekat pada kepala lutut dan dirapatkan serta dihadapkan ke arah kiblat. Kan? Macam mana tu? Yalah, dirapatkan lah. Tak? Nak tunjuk tak nampak pula. Tak tunjuk tak nampak lah. Tuan-tuan tunjuklah sendiri kan. Macam tu lah. Macam tu lah lebih kurang, faham kan? Baik. Tadi ada persidangan pendaftar kan. Tadi dah lulus lah. Cuma nak bawa ke MAIS pula. Allowance juru nikah tu dinaikkan. Allowance nikah naikkan. Allowance saksi pun naik. Berapa naik? Tunggu. Tunggulah berapa naik dia. Tak ada dah. 31 Mac ni dengan kata dilanjutkan. 31 Mac ni dengan kata dilanjutkan sampai bulan 6. Bulan lepas bulan 6 baru ada pelantikan baru. Tapi surat hitam putih tak keluar lagi. Cakap-cakap macam tu je. Kan? Tunggulah hitam putih tu macam mana. Teruslah Mam sampai bulan 6. Tapi tunggu hitam putih lah, saya cakap itu. Kita kerja banyak ilmu tahulah kan. Macam tu lah dia. Macam tu. Kalau imam pun naik lah. Juru nikah je tak? Juru nikah 80 ke 120.
Saksi 20 ke 40. Tapi kojo bertambah lah tu. Bila naik elon ni kojo bertambah lah. Itu. Tapi tunggu hitam putih lah. Jangan dihebah kan. Kan berobot jadi juru nikah kan. Berobot jadi juru nikah tu kan. InsyaAllah doa-doa lah. Doa-doa kan. Dan murahkan rezeki semestinya kan. Macam tu. Tapi tanggungjawab tambahlah. Tanggungjawab pun bertambah. Jadi kan. Macam tu. Saya cakap tu tak rasmi. Yang cakap rasmi ni pengarah yang cakap nanti baru rasmi. Kalau saya cakap tak rasmi tu loh. Tapi pengarah yang cakap kan. Tadi memang meeting dengan pengarah. Persidangan pendaftar. Persidangan pendaftar. InsyaAllah doalah. Kan, Mam? Baik, insyaAllah seterusnya. Caranya adalah dengan meletakkan kedua tangan itu pada kedua peha dekat lutut. Sehingga hujung jemari itu betul-betul berada dekat kepala lutut. Dan dirapatkan serta dihadapkan ke arah kiblat. Dalam keadaan duduk juga disunatkan bagi seorang melafazkan zikir. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berbunyi. Kana Rasulullah SAW yaqulu baina sajataini Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini wazukni wajburni warfa'ni. Wajburni warfa'ni. Ataupun wa'afini wa'fu'ani kan. Kadang terbalik tu. Tapi ini ada yang didulukan, ada yang kemudiankan lah. Maksudnya kana Rasulullah adalah Rasulullah SAW yaqul berkata ia baina sajdataini di antara dua sujud. Apa yang Rasulullah kata? Doa ni lah. Allahumma firli warhamni. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini wazuhni wajburni warfa'ni. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, sihatkanlah diriku, wa'afini, sihatkanlah, wahdini, berikan aku petunjuk dan hidayah, wazukni, berikan padaku limpah rezeki, wajburni, cukupkan daku. Wajburni maksudnya cukupkan daku. Wa'fu'anni ataupun wa'fa'ni, dan angkatlah derajatku. Danlah angkatlah derajatku di sisimu ya Allah. Kan? Inilah doa yang dibaca oleh Rasulullah. Sebaik-baiknya kita jangan tukar pada Allahumma hdina lah. Allahumma fil lana. Allahumma fil lana warhamna wa'afina wahdina. Sebab memang datang dia macam tu. Bila datangnya secara mufrad, mana kita baca mufrad lah. Tapi kalau di luar solat kan bolehlah kita baca doa Allahumma hdina kan. Macam tu. Tapi dah datangnya secara untuk mutakalim wadah, untuk diri sendiri, jadi kita bacalah mutakalim wadah. Macam tu. Tapi kalau tukar dengan Allahumma fil lana warhamna, boleh tak? Boleh dah. Boleh juga. Tapi tak ikut pada sunnah lah macam tu. Tak ikut tiba'. Kerana Nabi baca secara munfarid, secara seorang, ataupun untuk mutakalim wahdah, untuk seorang diri. Nabi tak baca dengan secara jamak untuk ramai. Okey. Baik, seterusnya kepaduan sujud yang kedua. Setiap individu yang mendirikan solat juga diwajibkan melakukan sujud yang kedua dalam setiap rakaat. Setiap individu yang mendirikan solat juga diwajibkan melakukan sujud yang kedua dalam setiap rakaat. Hal ini berdasarkan kepada ijma' ulama muslimin yang berteraskan kepada hadis seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak elok solatnya. Imam Nawawi menyatakan Al-Qadi Abu Sayyib ataupun Tayyib, Qadi Abu Tayyib menyatakan bahawa umat Islam telah bersepakat mewajibkan sujud yang kedua. Dalilnya adalah berdasarkan pada hadis sahih yang masyhur dan ijma' umat. Para sahabat kami, iaitulah golongan Asy-Syafi'iyah, Ashabul Asy-Syafi'iyah, menyatakan bahawa sifat sujud yang kedua itu seperti mana sujud yang pertama dalam kesemua hal. Jadi sifat sujud yang kedua sama juga dengan bagaimana sifat
yang pertama. Senanglah. Tidak ada la faraqa bainahuma, tidak ada perbezaan di antara keduanya. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kaifiyat sujud. Kaifiyat sujud pun kita dah beritahu dah. Yang sebelum-sebelum ni pun kita dah bincang dah tentang kaifiyat sujud. Kemudian seterusnya baik, kalau dalam kitab ini dia ada penambahan tentang syarat duduk antara dua sujud. Syarat-syarat antara dua sujud sebut dalam kitab ni, kitab Al-Muqtamad dalam Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Kitab ni ada 5 jilid tuan-tuan. Dia ada 5 jilid. Di sini disebutkan bahawa syurutuhu, syaratnya. Yushtaratu li sihhatil julus baina sajdataini umurul taliyat. Disyaratkan bagi sah duduk antara dua sujud tu dengan beberapa syarat di bawah. Yang pertama, ayyaqsida bi julusul al-ibadah. Bahawa dikasatkan bagi duduk itu untuk ibadah. Dikasatkan duduk tu semata-mata untuk ibadah. Wala yaqsudu bi rafi'i ghairi. Jangan dikasatkan kan dengan sujud tadi lainnya. Fala rafa'a minas sujud faz'an min syai'in lam yakfi. Dan jikalau dia bangun daripada sujud kan, jadi begitu juga. Mana kalau dia bangun macam tu juga. Mana duduk pun daripada dua sujud tu untuk ibadah, dan bangun daripada dua sujud pun untuk ibadah. Fala rafa'a minas sujud, maka jikalau dia bangun daripada sujud kemudian dia ada niat sesuatu yang lain, lam yakfi, dan saya tidak memadai. Mana dia niat tu bukan lain daripada ibadah. Kemudian wajibu alaihi ayyauda ila sujud, dan wajiblah bahawa dia kembali semula daripada sujud. Fala ya'summa yarfa'u bi qasr julus wal ibadah. Kemudian dia bangun untuk kasat duduk dan juga ibadah. Kan, dia bangun daripada sujud tu dengan untuk kasat duduk dan juga untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, yajibu ayat la yutawilu julus tatwilan fahishan. Wajiblah bahawa dia tidak memanjangkan duduk itu akan sebagai panjang yang keji. Wajib dia tidak memanjangkan sujud itu, wajib dia tidak memanjangkan duduk itu akan sebagai panjang yang keji. Bihaisu yazidu an muddatin aqalla tashahud, dengan sekira-kira dia menambah daripada tempoh sekurang-kurang tasyahud. Mana dia tambahkan. Sama macam tasyahud pula, dia punya duduk tu, duduk antara dua sujud tu sama macam tasyahud, tu buat macam tu. Okey, jangan buat macam itulah. Jangan buat macam tu. Li'anna julus ruknun qasir laisa maqsudan lizzati. Kerana sesungguhnya julus duduk antara sujud itu dia merupakan satu rukun yang pendek. Dia merupakan satu rukun yang pendek je. Dia bukan rukun yang panjang. Bahkan li mujarratil fasli baina sajataini. Bahkan tetapi malahan dia hanyalah semata-mata perceraian di antara dua sujud. Dia hanya semata-mata nak ceraikan antara dua sujud je. Jadi tak perlu kita nak memanjangkan duduk itu. Seolah sama lah seperti macam tasyahud pula. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-tama'ninah. Yang ketiga, at-tama'ninah. Wa zalika bi tama'ninati fi julus wal inqita' anil harakat. Dan yang ketiga itulah mesti tama'ninah. Tama'ninah ni berhenti sebentar kan. Kerana demikian tadi, dengan tama'ninah itu dia merupakan salah satu cara kelengkapan lengkap kepada duduk antara dua sujud tadi. Kemudian wal inqita' anil harakat, dan naklah dia memutuskan daripada pergerakan. Kemudian wataskunul jawarih, kemudian naklah tetap anggota badannya. Bi miqdari tasbih alal aqali, dengan kadar tasbih di atas sekurang-kurang tasbih. Sekurang-kurang tasbih apa? Sekalian. Mana dengan kadar sekurang-kurang tasbih. Maka dah ada tama'ninah situlah. Maknanya tetap anggotanya dan tinggal ada pergerakan. Kemudian yang keempat, i'tidal fil julus.
I'tidal sama contoh makdilah lah. Ataupun i'tidal mana bangun tu. Bangun daripada duduk tu kan. Bangun daripada duduk tu pun dia kira macam i'tidal lah. I'tidal fi julus. Kemudian wa intisab halal julus. Kemudian berdiri, duduk dan tegak. Duduk tegak daripada duduk tadi. Waktu dia duduk tu, duduk pun tegak. Macam tu. Wala yakfi mujarradul rafi. Dan tidak semata-mata dan tidak memada dengan semata-mata bangun atau duduk kemudian dalam keadaan condong. Tak boleh bangun tu dalam keadaan condong. Macam tu. Dia mesti tegak, duduk betul-betul lah. Tak boleh duduk tu dalam keadaan condong. Macam tu. Illa li uzrin, kecuali lah orang uzur. Kecuali orang uzur. Baru boleh kalau dia nak condong lah, sebab dia badan tak kuat. Macam tu. Baik, itu tambahan lah yang saya ambil daripada kitab ni. Baik, kemudian disunatkan duduk istiharah dan bangkit dengan menekan kedua tangan tanpa menggenggamnya. Setelah seorang itu bangun dengan mengangkat kepala daripada sujudnya. Yang kedua, dan dia duduk sebentar istirahat sebelum berdiri bagi rakaat yang seterusnya. Cara duduknya ialah duduk iftirash. Cara duduknya ialah duduk iftirash, iaitu kedua kaki disilangkan ke belakang. Kedua kaki disilangkan ke belakang. Ketentuan ini berdasarkan kepada beberapa hadis Rasulullah SAW. Dia ada duduk tawaruk. Tawaruk iftirash. Istirahat satu lagi kan. Duduk istirahat, duduk tawaruk dan iftirash. Okey. Yang apa tu tawaruk. Tawaruk ni kalau dimasukkan kaki kan. Iftirash ni tak dimasukkan. Hanya disilangkan, kedua kaki hanya disilangkan ke belakang je lah. Kalau tawaruk tu dia sendingkan. Duduk tu dalam keadaan sending kan. Tu tawaruk. Baik. Ni tapi duduk ni duduk iftirash je. Okey. Ketentuan ni berdasarkan beberapa hadis. Antaranya lah hadis daripada Malik bin Huwairith. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Bahwasanya dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Fa iza kana fi witrin fi salati, apabila adalah Nabi itu dalam keadaan witir, dalam sembahyangnya Nabi, lam yanhadu, Nabi tidak akan bangun. Yanhadu tidak bangun. Hatta yastawiya qa'idan, sehinggalah Nabi itu duduk terlebih dahulu secara tegak. Sehingga Nabi itu duduk dahulu kan, dalam keadaan tegak betul-betul, dia duduk tegak. Dia duduk tegak betul-betul, barulah Nabi bangun. Macam tu. Bahawasanya dia pernah melihat Nabi bersolat pada rakaat witir, baginda tidak terus duduk, sebaliknya duduk dahulu secara tegak. Macam tu. Lam yanhadu. Dan habdu ni tidak bangun. Dia tidak bangun. Dia ada terjemahan di belakang tu. Tidak terus bangun kan? Tidak bangun. Lam yanhadu tu mana tidak terus bangun. Bukan tidak terduduk dah. Bukan tidak terduduk. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Ada terjemahan tak? Saya rasa ada muka surat yang ada satu muka surat tu dia ada bagi terjemahan dia untuk yang hadu tu. Saya tak ingat muka surat apa-apa. Ada tak? Tak jumpa. Ada satu muka surat, dia ada hadisnya hampir semua sama dengan ni. Ada perkataan lam yahadu. Saya pun tak ingat muka surat apa. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa, saya beritahu lah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Terdapat dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan daripada Malik bin Huwairith, ketika beliau menyifatkan tentang solat Rasulullah SAW yang berbunyi, iza rafa'a ra'sahu min sajdatis saniyah jalasa wa'tamada ala ardi summa qama. Apabila baginda mengangkat kepala dari sujud yang kedua, baginda duduk dan bersandar pada bumi sekitar lalu bangun.
Apabila baginda mengangkat kepalanya dari sujud, yang kedua baginda duduk dan bersandar pada bumi sekitar. Lalu Nabi pun bangun. Macam tu. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Saidi, ketika menerangkan duduk Rasulullah SAW berbunyi, kemudian baginda turun dari sujud yang kedua dengan melafazkan Allahu Akbar. Kemudian baginda melipatkan kedua kaki baginda, lalu duduk seketika dalam keadaan tegak sehingga tulang punggungnya berada di tempatnya. Selepas itu baginda bangkit. Dan melakukan perkara yang sama pada rakaat yang kedua. Okey. Selain daripada itu, disunatkan juga bertakbir pada bangun dari sujud dan bangkit daripada duduk antara dua sujud berdasarkan hadis sahih. Memang kita takbir pun, betul tak? Ada yang tak takbir ke? Tak ada kan? Jadi masing-masing pun melakukan takbir lah ketika bangun di antara dua sujud. Macam tu. Baik, kalau sebut dalam kitab ni pula, okey, duduk yang jalsah al-khafifah, duduk yang ringan. Disunatkan sesudah sujud yang kedua pada tiap rakaat, duduk yang ringan sebelum qiyam bagi rakaat yang sesudahnya yang tidak diiringi oleh tasyahud. Walam yakun musalli qa'idan, dan tidak ada itu sembahyang dalam keadaan duduk, iaitulah duduk istirahat. Lamma ruya Malik bin Huwairis, tatkala satu hadis riwayat daripada Malik bin Huwairis, anna Nabi sallallahu kana iza fi rakaati ula wasalisah lam yankhadu hatta yastawiya qa'idan. Adalah Nabi apabila dia pada rakaat yang kedua, yang pertama dan ketiga, Nabi tidak bangun, lam yanhadu, Nabi tidak bangun hatta yastawiya qa'idan, sehingga Nabi betul-betul duduk, dalam keadaan duduk. Baru lepas tu Nabi bangun, kan? Ataupun wakila, dan kata kit la yajlisu, tidak duduk. Kemudian liqauli Syafi'i, kerana perkataan daripada Imam Syafi'i sendiri, fa iza stawa qa'idan nakhada, maka apabila dia telah duduk akan sebagai duduk, kan, duduk yang tegak, nakhada, lalu Nabi pun bangun. Dan kemudian Nabi pun bangun tentang. Itulah. Ataupun Nabi duduk, Nabi sujud yang seterusnya, Mana betul-betul duduklah, betul-betul tegak duduk, jangan duduk cendeng. Kecuali orang yang uzur lah. Kalau orang uzur, dia adalah waktu kalau dia duduk tu kadang sendeng kan, malahan kadang tengah sembahyang berdiri pun kadang dia sendeng lagi. Sebab memang dia uzur. Ini bukan uzur, memang betul-betul dalam keadaan dia sihat. Kalau dia sihat tak boleh lah. Dalam keadaan malian tu standing condong tak boleh. Mesti dalam keadaan dia duduk dengan tegak. Baik, seterusnya kemudian sujud tilawah. Betul tak? Okey. Kemudian duduk tilawah dan duduk istirahat. Apabila seorang yang berdiri solat melakukan sujud tilawah, tidak disyariatkan baginya duduk istirahat. Sesiapa yang sembahyang kemudian ada sujud tilawah, kan, sujud tilawah ni macam sujud syadah lah. Sajada wajha lillazi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu, kan, pada biquwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kan. Itu yang kita bacalah, kan, ketika sujud tilawah itu. Okay? Kalau tak boleh baca tu, bacalah yang lain, tasbih yang lain. Baik. Jadi bila seorang mendirikan solat melakukan sujud tilawah, tidak disyaratkan baginya duduk istirahat. Tak perlulah, mana terus bangun. Hal ini tidak menjadi kepesihan antara kami yang mazhab Syafi'i. Sekalipun imam tidak duduk istirahat, tetapi makmum duduk sebentar padanya, maka ianya tak jadi masalah. Maknanya kalau kita nak duduk istirahat pun bolehlah, maksudnya tak jadi masalah. Tapi kebiasaannya kita tak ada sujud istirahat, duduk istirahat tak ada, kan. Lagipun sujudnya sekali je, rukuk tak ada. Ada rukuk tak? Tak ada.
Untuk sujud sejadah ataupun tilawah, dia tidak ada rukuk, terus sujud saja, lepas tu terus bangun. Bagaimana kalau kita duduk istirahat sekejap, boleh tak? Bolehlah bagi orang yang tak kuat. Sudah tentu kadang dia sukar dia nak bangun balik macam tu. Alasan ia adalah kerana persisihan itu hanya sedikit saja dan ianya tidak memberi mudarat. Macam tu. Ulang semula, apabila seorang mendirikan solat melakukan sujud tilawah, tidak disyaratkan baginya duduk istirahat. Hal ini tidak menjadi persisihan antara kami mazhab Syafi'i. Sekalipun imam tidak duduk istirahat, tetapi makmum duduk sebentar padanya, maka ianya tak jadi masalah. Maknanya kalau imam tak istirahat pun, makmum nak istirahat pun bolehlah. Sekejap kan? Itu. Alasnya adalah kerana persisihan itu hanya sedikit sahaja dan ianya tidak memberi mudarat dalam bab persisihan tadi. Kemudian Imam Nawawi menyatakan bahawa ketahuilah bahawa sepatutnya bagi setiap orang yang melakukan solat naklah melazimi duduk istirahat seketika. Ini kerana Rasulullah SAW mengamalkannya seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sebenarnya Nabi ada mengamalkan duduk istirahat. Cuma duduk istirahat ni mestilah duduk keadaan tegak lah. Macam tu, duduk sebentar saja. Apalagi kalau orang yang uzur kan, dia nak bangun secara drastik nak bangun tu susah sikit lah. Dia ambil masa sikit, ambil side sikit baru dia dapat bangun. Betul tak? Kalau orang yang muda-muda ni, copek je bangun dia. Copek turun copek bangun dia kan. Macam tengok kalau budak-budak semayang tu kan, kono pula dia semayang teh surau papan ni, kono pula dia semayang teh surau papan budak sekolah kan. Kita tengok longkang dia turun tu kan. Longkang dia turun. Muda macam tu lah, kuat lagi. Betul tak? Cuba tu orang slow je turun ni. Lepas tu slow je naik balik. Betul. Macam tu lah. Betul. Badan pun dah pakai. Macam tu. Ni tak lama lah sembahyang tarawih ni kan. Macam tu. Tak lama ni sembahyang tarawih. Baik. Kita tunggulah SOP sembahyang tarawih pula macam mana. Tadi pengarah pun dah sebut lah kenaan sembahyang tarawih ni. Dengar kata macam tu lah, dibenarkan tarawih. Cuma SOP ketat. Boleh tadarus semua, boleh buka puasa, Barah cakap lah. Tapi hitam putih tunggu Barah lah. Tunggu putih macam tu. Cuma SOP-nya ketat lah, SOP ketat. Baik, kemudian lagi pun perkara yang bertentangan dengan amalan tersebut tidak ada sama sekali. Tetapi siapa pun jangan tertipu kerana ramai orang yang meremehkan perbuatan ini. Hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar menyintai Allah Ta'ala dan Rasul, maka ikutilah aku, kata Allah. Kata Allah Ta'ala. Kan? Kata Muhammad lah, Rasulullah. Pasti Allah Ta'ala menyintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah? Azan.
Allah. Allah. La haula wala La ilaha illallah wa salatul qaim sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sama sekali lagi. Dan ayat lain pula Allah Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Maksudnya apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka hendaklah kamu hentikan. Naklah kamu jauhkanlah. Wa ma ankum wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Ahzab ayat 6, ayat 7. Kemudian mengangkat tangan ketika duduk dan sujud. Seseorang tak boleh mengangkat kedua tangannya bagi bertakbir dalam keadaan sujud dan duduk. Tak? Tak boleh mengangkat kedua tangan bagi bertakbir dan dalam keadaan sujud dan duduk. Kecualilah memang dia sembahyang duduk. Kalau dia sembahyang duduk lainlah. Ni bukan sembahyang duduk, dia memang asal sembahyang berdiri. Kan? Juga ketika bangun pada rakaat pertama dan ketiga. Juga ketika bangun pada rakaat pertama dan ketiga. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ketika menerangkan tentang sifat solat Rasulullah SAW yang berbunyi, wala yaf'alu zalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Kan? Adalah Rasulullah SAW itu tidak mengangkat kedua tangannya ketika dalam keadaan sujud dan ketika mengangkat kepala daripada sujud. So Nabi tak angkatlah tangan dia. Terus bangun macam biasalah, tanpa mengangkat tangan, tanpa menggerakkan tangan. Kemudian hadis ini kuat dengan hadis pada Sayyidina Ali yang berbunyi, anna Rasulullah SAW lam yarfa'u yadaihi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'idan.
Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya pada bahagian apa-apa pun dalam solatnya ketika baginda dalam keadaan duduk. Ketika baginda dalam keadaan duduk, so Nabi tidak ada menggerakkan tangannya, mengangkat tangan macam takbir kan. Cuma takbir itu adalah Allahu Akbar kan. Mana takbir berpindah-pindah tu, berpindah-pindah rukun tu adalah takbir. Tapi tangan tu tak ada digerakkan je tu. Kalau gerak pun orang nampak pelik lah. Orang nampak pelik kan? Gitu. Adapun hadis yang berbunyi kana yarfa'u fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi itu suka mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan naik. Macam mana hadis ni? Hadis ni adalah hadis yang maudhu'. Dia kata musannaf, kalau kita jumpa hadis ni maudhu' lah. Hadis palsu. Maudhu' palsu ataupun rekaan. Hadis riwayatkan daripada At-Tahawi dalam kitabnya Mushkil Asar. Mushkil Asar. Kemuskilan daripada asar. Asar ni ialah kaum sahabat lah. Muskil asar. Okay. Ibn Abi Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari lah. Menyatakan bahawa Al-Bukhari telah menghukum hadis ni hadis yang dhaif. Hadis ni adalah dhaif. Hadis yang mana tadi? Hadis yang Nabi mengangkat tangan tadi. Nabi mengangkat tangan ketika naik dan turun. Waktu duduk itu hadis itu merupakan hadis dhaif. Kalau sebut dalam At-Tahawi pula, dia kata hadis ni hadis maudhu' pula. Manakala beliau sendiri telah menghukumkan dengan hadis ni sebagai hadis syaz. Bermakna syaz, hadis yang bertentangan dengan riwayat siqah yang lain. Hadis bertentangan dengan riwayat hadis-hadis yang lain lah. Riwayat siqah yang lain. Sesungguhnya saya telah mendapat faedah daripada tuan guru saya. Siapa tuan guru musannaf ini? Imam Al-Alamah Al-Muhaddis Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Dia kata bahawa berlaku kesalahan dalam periwayatan hadis tersebut oleh perawi. Kata dia punya gurunya, dia kata telah berlaku kesalahan dalam periwayatan hadis oleh perawi. Mana hadisnya? Hadis kana yarfa'u fi kulli khafdin wa raf'in, itulah. Baginda suka mengangkat dua tangannya setiap kali turun dan naik. Baik, kemudian hadis yang sebenarnya berbunyi adalah Rasulullah SAW bertakbir setiap kali turun bagi sujud dan bangun. Adalah Rasulullah bertakbir setiap kali turun bagi sujud dan bangun. Nabi berdiri, supaya berdiri, lepas tu Nabi nak turun kan? Nak turun. Okay? Nabi bertakbir setiap kali turun, sujud dan bangun. Manakala riwayat yang salah itu pula berbunyi adalah Rasulullah SAW selalu mengangkat kedua tangannya setiap kali turun bagi bersujud dan bangun daripadanya. Itu yang salah. Dia kata Nabi ada angkat tangan, sedangkan Nabi tak ada angkat tangan. Nabi hanya takbir je. Mana Nabi hanya takbir turun dan naik saja. Nabi tidak ada mengangkat tangan. Oleh demikian tuan-tuan, kami menghukum hadis yang bertentangan dengan riwayat yang benar di atas ini adalah maudhu'. Okay? Jadi hadis ini adalah hadis maudhu'. Mana? Kana yarfa'u fi kulli khafdin wa raf'in. Hadis ini merupakan hadis palsu atau perekaan, ataupun maudhu'. Disunatkan ketika bangun, disunatkan ketika bangkit bagi berdiri menahan badan dengan kedua telapak tangan yang terbuka ke bumi dan tidak mengepalkan dia. Jangan dikepalkan lah. Okey, ketika bangun daripada sujud tadi kan, disunatkan bagi bangkit bagi berdiri daripada sujud ni kan, bangun berdiri kan. Okey, menahan diri dengan kedua telapak tangan yang terbuka ke bumi, tangan terbuka. Jangan dikepalkan. Ada orang kan ada kepal kan. Buat penumbuhan. Okey. Dia buat macam penumbuk. Tak, dia tak bangun tu kan. Macam tu. Demikian juga keadaannya bila seorang itu nak bangkit daripada tasyahud awal. Pun juga jangan dikepalkan. Dia boleh menongkat dengan kedua telapak tangannya ke bumi sama ada dia seorang lelaki yang kuat ataupun lemah. Baik lelaki maupun perempuan. Ini berdasarkan kepada hadis Malik al-Muwaris tadi lah, Huwairis tadi yang berbunyi
Dan apabila baginda mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua, baginda duduk dan menyandarkan telapak tangannya ke bumi lalu berdiri. Okey, jadi Nabi bukan mengepalkan dia. Nabi bukan buat macam penumbuk, tapi hanya Nabi menekan telapak tangan je lah. Nabi tekan telapak tangan untuk bangun. Macam tu. Manakala dimakruhkan bagi seorang mengepalkan kedua tangannya, mana menggenggam penumbuk. Menggenggam penumbuk makruh. Ketika bangun daripada tasyawal dengan menongkat tangannya ke bumi. Menongkat tangan ke bumi makruh. Lebih-lebih lagi apabila terdapat hadis-hadis yang ada di solat yang menetapkan bahawa menongkat ketika bangun dari duduk antara sujud itu dilakukan dengan kedua telapak tangan. Lebih lagi tuan-tuan, apabila terdapat hadis solat yang menetapkan bahawa menongkat ketika bangun dari duduk antara dua sujud itu dilakukan dengan kedua telapak tangan. Mana hanya telapak tangan je lah. Mana bolehlah kita menongkat tapi mesti telapak tangan. Kan? Boleh menongkat tapi dengan telapak tangan, bukan dengan penumbuk begitu. Kemudian diriwayatkan daripada Bara' bin Azib berbunyi, kana Rasulullah SAW yasjudu ala al-yatain kaffaihi. Ala al-yatain kaffaihi. Adalah Nabi SAW itu melakukan sujud dari dua sisi telapak tangannya. Daripada dua sisi telapak tangan Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Bukhari meriwayatkan bahawa dan baginda tidak menggenggam tangannya. Baginda tidak menggenggam tangannya. Demikian juga hadis-hadis yang menerangkan sifat rukuk dan juga lain-lainnya. Macam tu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan datang, akan sambung lagi penjelasan tentang hadis al-ajin, orang tua. Okay, saya buka soalan kan, kalau ada soalan sebelum saya tutup, ada tak? Ada? Tak ada lah. Tak ada. Semua dah faham. Semua dah faham. Sebab ada tulisan Melayu kan. Tulisan Melayu senang faham. Kalau tulisan Jawi kan puan nak baca. Apalagi kalau Arab tuan-tuan. Lagi pula morning nak baca. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim. Lawalana qulubana min nur ma'rifataka wa aftah lana fil arfin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.